Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Salam penghulu segala hari. Hari ni hari Jumaat, kata pejam celik kita dah nak menghampiri kepada bulan Syawal. So kata kita tahu tahun depan kita bertemu ke ataupun dah tak bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh keberkatan. InsyaAllah doakan, orang kata semoga panjang umur. Tahun depan kita jumpa lagi untuk bulan Ramadan, InsyaAllah. Alright, so untuk pagi ni saya nak share dengan you all 3 tips untuk nak buat cotton cheese. Okay, 3 tips untuk nak buat cotton cheese. Alright, so 3 tips sangat mudah, sangat senang. Macam you all tengok belakang saya ni, kata dah nak siap dah saya punya cotton cheese ni. Tapi untuk nak pastikan cotton cheese kita ni dalam keadaan yang moist, gebu, macam mana kita nak buat benda tu. Alright, so untuk pagi ni saya nak share dengan you all 3 tips benda ni supaya you all dapat ambil sesuatu ataupun you all boleh kata dapat ilmu yang kata walaupun sedikit tapi bermakna dan kata boleh digunakan bila mana you all nak buat cotton cheese. Cotton cheese bagi saya lah, banyak-banyak kek cotton cheese yang paling cerewet, yang paling manja, yang paling kita kena kata take notes one by one. Sebab setiap langkah yang kita buat tu akan pastikan kita punya cotton cheese tu macam mana keadaan dia bila mana kita bakar kita punya cotton cheese dan kita buat keluarkan dan kita letakkan di atas papan kek, kita letakkan, terbalikkan. So benda tu kita kena pastikan benda tu dalam keadaan yang cantik, yang smooth. Untuk nak jadikan keadaan yang smooth, yang cantik, kita kena tahu 3 tip ni. Alright, so yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, type dulu kat komen. Clear tak? Clear ke clear? Clear ke clear saya punya live untuk pagi ni. Dan jangan lupa share dulu saya punya live Share dulu saya punya live. Semoga bermanfaat untuk you all dan orang lain juga, insyaAllah. Okay, clear tak saya punya live untuk pagi ni? Clear ke clear saya punya live? Oh, nampak? Cantik, tarik. Dia tahu lagi kek kita ni dalam keadaan yang macam mana. Waktu ni lah waktu yang kemuncak, waktu yang berdebar-debar, dudak. Kek aku ni jadi gana ya Allah, minta lah jadi kek aku ni. Kek cotton cheese ni memang sangat kata mendebarkan, betul? Sangat mendebarkan, sangat kata menggerunkan. Yang mana yang dah pandai buat kek, yang bila mana you all beralih untuk part cotton cheese ni, tu yang saya tahu dah. Kalau banyak-banyak, kalau macam saya punya kek, banyak-banyak kek inilah yang paling saya debar sekali. Sebab apa? Sebabnya kek ni sangat-sangat cerewet, kek ni sangat-sangat manja, kek ni sangat-sangat memerlukan kata ketelitian bila mana kita buat kek ni. Alright, so 3 tip yang boleh saya sharekan untuk nak buat cotton cheese ni. Tip yang pertama adalah pastikan bahan-bahan yang kita gunakan tu adalah bahan-bahan yang premium. Sebab cotton cheese ni kata bukan tak boleh nak guna tepung gandum, tapi tepung gandum dia terlampau dia punya kata sebut dia tu terlampau heavy sikit. So cara untuk kita nak beralih ataupun kita nak tukar benda tu, kita menggunakan tepung superfine. So kita gantikan tepung gandum dengan tepung superfine. Tepung superfine pun adalah tepung gandum juga, tapi tepung yang paling halus. Sebab apa kita menggunakan macam saya? Sebab apa saya menggunakan tepung superfine? Saya nak pastikan saya punya kek saya, adunan ataupun tekstur tu cantik. Memang dia cotton, cotton cheese ni dia macam gebu gila lah. So benda ni kalau you all tengok lah resepi tu, kalau menggunakan tepung gandum, cuba you all olah benda tu, tukarkan kepada tepung superfine. Try. Sebab apa? Sebab kata mungkin sebelum ni buat kenapa aku buat tak jadi, kenapa aku buat bantat
Kebanyakan kalau cottage cheese ni memang akan select tak bantat lah. Sebab apa jadi bantat? Sebabnya bila mana bahan-bahan dah kita tahu dah. Tip yang kedua adalah cara macam mana kita manage ataupun kita adun kita punya adunan cottage cheese ni. Macam mana kita adun benda tu? So adunan ni kata kita adun ni, pastikan bila mana you all kata cairkan ataupun you all buat secara double boiler cream cheese tu, you all kena buat betul-betul, jangan sampai berketul kita punya cheese dia. Itu tip dia, jangan sampai berketul, biar dia semua molek, barulah kita masukkan bahan-bahan yang lain. Maksudnya kita masukkan gandum, kita masukkan tepung super fine, tepung jagung, so masukkan. Tapi sebelum tu pastikan adunan kita yang kita kacau untuk double boiler tu, pastikan biar semua molek, jangan bagi berketul-ketul. So itu tip yang kedua. So kalau macam bila campurkan dengan putih telur yang dah putar tu, pastikan cara putar tu ataupun cara macam mana kita gaulkan adunan tu pun sangat memainkan peranan. Pastikan you all kena tahu teknik dan cara yang betul benda tu. So itu yang kedua. Tip yang ketiga, cara kita bakar kita punya cottage cheese. Macam mana cara kita bakar kita punya cottage cheese ni pun sangat memainkan peranan. Kalau you all tengok saya buat secara macam ni, cara steam. Kata cara kita letak air di bawah dia tu. So kita bakar dia. Bakar biasa je dalam tu, tapi cuma kita letakkan air supaya kita punya tekstur tu moist, gebu, molek lah. Alright, jangan biarkan sampai air tu kering. Pastikan air tu penuh, penuh di dalam kita punya loyang ni lah. Alright, so kalau you kata macam mana saya nak tahu cottage cheese ni masuk ke tak? Sebab cottage cheese ni you all tak boleh nak buat macam buat kek ataupun macam you all buat cake spice. Tak boleh nak buat pakai lidi, nak tu tak boleh deh. Tak boleh. So cara dia untuk nak pastikan, nak tahu kita punya cottage cheese tu masuk ke tak? You all tengok, you all tengok kata kita punya minta kat sikit. Kita tengok adunan kita atas dia tu nampak masuk gini ke. Jangan terlebih masuk. You all tengok nampak dia nak merekah ke. Sebab saya tunggu saya duduk bercakap, sepatutnya saya kena keluar dah. So benda ni kalau terlebih lama masuk pun akan menyebabkan kita punya atas dia tu akan rekahan kita punya kek kita. Alright, so kalau cara yang lain untuk kita nak pastikan kek kita ni masuk ada, macam cara saya adalah saya akan pastikan ambil jari-jari ni, jari ni tekan-tekan sikit di atas dia ni. Tekan-tekan sikit. Kalau dia macam lembek-lembek di tengah tu, di tengah dia, bukan di tepi, di tengah. Di tengah tu lembek-lembek, kita punya kek kita tak masuk lagi. Dan itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dia punya di tepi ataupun lingkungan kek kita tu, dia akan mereka, dia akan ada ruang-ruang. So kek kita tu dah masuk. So itu 3 tip yang saya boleh sharekan untuk nak buat cottage cheese. Kalau you all dah pandai buat benda ni, insya-Allah, sebab benda ni kek ni sangat mudah sebenarnya. Cuma tak tahu cara ataupun tip yang betul akan menyebabkan kek kita memang kebatak. Batak memang confirm punya akan batak tau. Kalau macam saya pun sebelum-belum ni pun penuh jugalah. Banyak kali juga saya buat batak tapi saya buat juga. Aku nak kaji juga kenapa kek aku ni buat sampai jadi batak. Kenapa cottage cheese ni, sedangkan cottage cheese ni rasa macam bahan-bahan tak adalah terlampau heavy sangat, tak adalah terlampau biasa-biasa je. Letak cream cheese kan, tapi kenapa jadi bantat? So bila saya kaji balik, tang masa kita putar tu. Putar pun jangan terlebih lama. Kita punya putih telur tu putar lama-lama pun akan menyebabkan kita punya over mix. So bila over mix, kita punya adunan kita akan jadi berketul-ketul. Bila berketul-ketul, kebarangkalian kek kita tu nak bantat memang sangat tinggi lah. Alright, so jangan bagi over mix kita punya adunan putih telur. Akan renggang dari loyang sikit. Ya, akan renggang daripada loyang sedikit. So kek saya ni
Cantik dah. Kita tengok. Jadi kedok. Ha. Kita tengok jadi kedok deh. Okey, kita keluarkan dulu satu dulu. Macam saya tak tunggu masuk. Saya tak ikut masuk saya ikut masuk saya sendiri. Ada kisah dengan masa benda. Saya ikut nampak. Kita punya you tengok deh. Okey. Kek kita kalau kita tekan-tekan di sini, dia tidak lembek dah, dia pejar gitu. Lepas tu you nampak deh, di tepi-tepi ni dia ada macam dia nampak deh, akan renggang nampak. Dia akan renggang di tepi-tepi ni. So kita punya tu insya-Allah masuklah. Okey. Kalau you nak terbalikkan boleh. Sebab apa? Sebab kita dah sapu dah. Kalau untuk kek ini kita kena sapu majering ataupun butter di sekeliling kita punya loyang ni supaya kata dia tidak melekat tau. Okey. Kalau macam saya buat di sini saya buat dengan pisau. Sebenarnya tak boleh buat gini. Tapi saya nak pastikan kata tidak melekat tidak melekat. Kita sebab kita tak yakin ke. Padahal benda ni tak melekat pun. Tapi tak yakin bagaimana. So kita buatlah pakai. Okey, bila kita buat macam tu, kita punya dekat pisau kita tidak melekat. Okey, so kebarangkalian kita punya kek kita tu memang dah masuk. Kalau melekat tak masuk lagi deh. Memang dia lekat lagi bermakna kita punya kek kita tak masuk. So kita try tengok. Bergedik weh, debar ke ni? Debar. Okey. Alright. Ya Allah. Abang lembut gila. Lembut sangat-sangat. Tersangat-sangat lembut. Kek ni memang sangat best lah. Sangat. Memang sedap lah. Okey. Nampak? Nampak? Kek kita akan jadi lagu ni. So follow je tip-tip yang saya share tu. Okey, nampak? Ya Allah Akbar. Okey. Pastikan kek kita dalam keadaan yang macam ni tak ada melekat apa-apa deh. Tak ada melekat apa-apa. Tengok deh. Dekat kita punya loyang kita tak ada melekat. Nampak? Tak ada melekat. So makna kek kita tu memang dah masuk. Senang kan? Alah tak ada. Dah tengok tak? Tengok mula. Okey, untuk kita nak tutup dan kita punya oven, pastikan off dan tutuplah switch. Senang kok. Anggaran berapa lama masuk? Lebih kurang dalam 40 hingga 50 minit jugalah. Kalau nak mentah masuk, kata buat loyang besar sikit. Macam saya buat loyang saya lapar. Ni lebih kurang dalam 8 biji telur. Dapat 2 biji. Dapat 2 biji ni deh. Tengok, kita punya tak lekat lah sikit abuk deh. Tak melekat sikit abuk. So debar memang kalau macam saya banyak kata tang sini lah mendebarkan. Tang sini mendebarkan. Takut nanti kita buka-buka tak masuk ke. Tapi kita dah follow dah tip-tip tu, insya-Allah. InsyaAllah kita punya kek kita masuk dengan sempurna dek. Okey, nampak? Gila bapa. Lembut gila pun. Panas. Dapat 2 biji dah. Ni. 1, 2, 3. Okey, sudah masak. Suhu berapa? Suhu untuk yang ni saya buat lebih kurang dalam 170 darjah Celsius. 170 darjah Celsius. Baru menonton, apa khabar Loris? Khabar baik. You all semua sihat ke? Ada.
Alright, so inilah dia saya punya cotton cheese ni. Benda ni saya dah share dah. Boleh tengok dekat saya punya Love Stories, dekat kata saya punya PJJ pun ada untuk lebih detail. Memang gila bapa teman-teman. You nak tahu gebu ke tak bila kita foto ni, Allah. Dia punya kata tekstur dia tu. Kalau gini tak foto pun kita boleh tahu dah. Kita boleh tahu dah kita punya kek kita tu macam mana. Sebab apa? Sebab kalau you nak tahu kek you tu gebu ke tak, dia akan apa? Ting ting ting. Lepas tu dia akan nampak tinggi. Dia jadi tinggi. Dia tinggi. So kemenjadian dia kita punya kek ni memang gebu lah kata dia. Lembut, soft molek. Tapi kalau benda tu kalau you tengok dia mapak je. Lepas tu dia macam kata nampak macam berminyak gitu ke. So kita punya kata kek kita tak boleh lagi lah. Mungkin cara select macam mungkin cara kita punya kata punya cara adunan kita adun tu macam mana, kata bahan-bahan yang kita gunakan. So pastikan bahan-bahan tu biar betul. Pastikan confirmkan bahan-bahan tu biar betul. Alright, saiz apa tu? Yang ni saiz 8. Yang ni saiz 8 saya buat lebih kurang 8 biji telur dan dapat dapat 2 biji kek yang bersaiz 8 inci. Okey. Alright. Siap dah. Kalau okey, macam you tengok deh. Di atas ni nampak deh. Okey, di atas ni nampak rekahan-rekahan kita punya kek kita ke. Okey, di atas ni bila mana kita buat terlebih lama nanti kita punya akan mekoh lagi. So be careful benda tu. Pastikan you all kena tahu step ataupun tip yang ketiga tu untuk pastikan kita punya di atas kek kita tidak merekah. Ni sebab saya duduk balik bercakap dengan you all semua okay. So kita kata sepatutnya kena angkat dah. Sebab itulah dia jadi macam ni. Dia terlebih lama masuk. Bila terlebih lama akan menyebabkan rekahan di atas kek kita. Kek ni tak perlu nak dekor ke apa. Sangat simple. Just makan gini ngak gitu. Gitu je. Alright. Bakar berapa lama? Yang ni bakar ni lebih kurang dalam 40 minit juga. 40 hingga 50 minit juga. Untuk nak pastikan betul-betul masuk. Kalau you all kata saya nak sekejap je, nak tak ada lama sangat ke? Boleh. You all boleh pakai saiz 9. Ia lebih besar dan lebih rendah lah sikit. Macam saya buat untuk 2 biji saiz 8. Yang ni saiz 8. Okey. Kalau buat 4 biji telur boleh. Boleh je sebab saya nak buat untuk ni untuk 2 biji kek. So saya kena buat untuk 8 biji telur. Dan pastikan telur tu kalau nak sedap, pastikan telur grade A deh. Telur grade A. Nak buat cottage cheese ni telur grade A. Lagi comel boleh cuba elakkan pakai telur grade double A ataupun triple A. Pakai A sahaja sudah cukup membuatkan kek you all akan jadi macam ini. Okey? Macam tu saya kata, saya ni gapo je tak buat tak kata tu. Jadi belako, pandai belako. Tak juga. Tak juga. Tidak seperti yang diorang sangkakan. Sebab apa? Sebab nak jadi macam ni Tuhan saya tahu deh, buat-buat tak jadi. Ada buat sampai melekat-lekat. Melekat weh, dekat bekas ni melekat. Tapi bila kita tahu cara dia, bila saya kaji benda ni, okey, dan kita tidak akan melekat. You all nak basuh pun senang. Tak ada melekat. Mana ada melekat? Tak ada melekat. Kalau you all tengok macam ada minyak-minyak sikit sebab saya sapukan kata majering. Saya sapukan majering sebab kita nak supaya dia tidak melekat dekat kita punya kek kita ni. Tapi ada juga bila kita sapukan majering dia melekat juga. Sebab apa? Sebab tangkik yang kedua. Masa kita adun tu. Adun tu pastikan adun jangan terlalu lama sangat. Bila kita kacau tu, bila kita kacau tu adunan kita tu jangan terlalu lama. Bila terlalu lama cair, tu selek juga. Dia jadi batak juga. So kena pastikan, kena tahu cara dia. Jangan sampai terlebih lama kita adun. Kita punya adunan ni memang akan jadi cair. Bila cair, kita punya kek memang akan selek lah. Alright. Dia senang je sebab dia tak perlu nak dekor ke apa. Dia tak suka dengan kalau macam spa apa semua, kita kena dekor baru comel, baru sedap, lagi sedap lah. Tapi kalau ni padan yang ni je.
Hak ni saja. Kalau you all nak kata nak ayak nak buat letak atas tu gulai sikit ke snow ke pun boleh. Tak ada masalah. Kosong sangat lah. Tapi memang macam ni lah. Memang didatangkan macam ini sahaja kita punya cottage cheese. Memang didatangkan macam ini sahaja kita punya cottage cheese. Gitu. Alright. Jelas. Ada apa-apa nak tanya? Biasa saya bagi fili blueberry kat tengok pun boleh. Boleh. Ada setengah tu dia macam nak macam ada something lah. Rasa-rasa fili sikit pun boleh, tak ada masalah. Itu macam ikut kreativiti. Ada yang setengah tu sebelum kita nak bakar tu dia dah tabur coklat chip pun ada bawah. Macam saya hari tu saya makan dekat Jepun pun dia tabur coklat chip. Memang gebu gila lah dia punya cottage cheese dia. So macam syok lah tengok dia buat macam terinspirasi benda tu. So kita makan benda tu macam best lah. 3 hari pun dia stimulus lagi. So benda tu yang kita kena tahu, kita kena kaji macam mana dia buat. Best tak? Kalau orang lain tak, memang payah nak bagi benda ni. Tapi kata macam saya suka mengkaji. Saya sendiri yang suka mengkaji benda ni. Alright. Nak tahu you all pandai ke tidak buat kek, kena cuba buat kek ni. Itu kata Nari, kalau berjaya buat dah pandai. Yes, betul. Sebab kek lain memang sangat mudah. Tapi kalau you all nak tahu kek, you all nak tahu kehebatan you all buat kek, try buat kek ni. Kalau kek ni you all pandai buat, kek lain bermakna kek lain pun sangat mudah kata. Petik jari pun senang. Betul. You all nak tahu sebab yang ni memang memerlukan ketelitian. Memerlukan cara dan step yang betul. Kalau kita duk tengok buat anak mengagai tu, lelaki mengagai kau tu jangan duk buat dah weh. Kek ni memang sangat-sangat manja. So kalau you all duduk buat juga tak jadilah. Jangan duk tebing buat deh. Gitu deh. Air tu tak ada kering kau sebelum masuk. Air tu tak ada kering kau sebelum masuk kek. Jom. Tak ada masa kita buka kita punya oven ni, macam saya bila saya dah buka oven, saya terus masukkan loyang. Nampak belakang macam kata saya punya oven tu dah ada loyang, nampak? Okey, saya dah ada loyang. Okey, dah ada loyang dalam dia. Okey, kalau macam kemarin saya tunjuk kalau bakar biskut saya akan buat yang kedua. Tapi kenapa yang ni saya buat bawah? Saya buat lapisan ataupun kata barisan yang bawah sekali. Sebab apa? Sebab kita nak biar kata tidak terlampau tinggi sangat. Takut nanti terlampau tinggi kita punya kek kita atas dia akan jadi garing. Bila garing dia keras. Bila keras tu sedaplah selek makan tau. Tapi hak ni okey je. Nampak? Lembut gila. Aduh. Bagi buat kek ni ada menggugat imanan sungguh. Nak bakar kek memang kena taruh air dalam. Tak. Ini kek yang ni. Tapi kalau you all nak buat kek coklat moist pun bersih ni pun okey kok. Bersih macam ni pun boleh. You all letak air dalam loyang tu pun boleh. Bersih kek coklat moist dah. Bukan kek yang kek span coklat tu bukan. Kek coklat yang mana yang join saya punya PJJ ekonomi tu. Yang style macam tu you all boleh buat 3 bersih. Sama ada you all nak bakar biasa standard biasa-biasa ataupun you all nak buat macam ni pun boleh, ataupun you all nak kukus. Dia kukus dengan macam ni dia berbeza, rasa dia berbeza. Ada setengah tu bila kita dah kata dah biasakan, macam saya punya customer, ada saya punya customer tu sebelum ni kata saya buat style macam ni. Bila saya buat style macam ni, bila saya tukar kepada kukus, dia akan rasa ni buat macam mana dia. Bila kita bagi tahu saya nak yang macam sebelum ni, so bermakna dia dah tahu dah rasa dia lain, berbeza. Sebab itulah you all boleh buat 3 step. Kalau untuk PJJ ekonomi tu tak orang kata sangat mudah dan you all boleh menggunakan 3 pilihan terpulang dekat you all. You all nak pakai mana, sama ada you all nak bakar kau, nak kukus kau, ataupun you all nak buat macam ni. Okey. Okey, Kak dah berjaya. Nori nak tanya kalau jual berapa harga? Kalau biasa untuk kek cotton cheese ni standard orang jual 80-90. Kalau kek 1 kilo lah.
So kalau macam ni standard dia dalam 35 hingga 40, lebih kurang macam tu lah. Tengok juga kepada cara you all buat. Kalau biasa kalau jadi molek, kalau macam untuk 8 biji telur tu memang kek besar dabuk ah. Saya 10 atau saya 11. So standard lah dia akan jual standard dalam RM80, RM85. Lebih kurang gitulah. Alright. Betul Nori, kakak saya setiap balik dari Jepun bawa cotton cheese dari sana. Memang lain. Lain gila lah dia buat. Masalah ni halal tak? Aku balik makan habis tu baru mikir. Halal ke tak? Sudah. Kan beli tu tak mikir lagi halal ke tak. Masalah lah ni. Beli tu tak mikir lagi. Lepas tu beli makan dia. Capuak makan. Lepas tu tak habis tu. Letak dalam peti dia. Lepas tu makan pula benda sedap ke. Kita tak saya nak tahu kau apa ke. Zipper peti. Lah. Letak dalam peti dia. Kat hotel letak. Lepas tu esok tu breakfast tu makan. Sebab kat Jepun ni yang makan ni mahal. So makanlah sekadar yang termampu ke. So makan. Lepas tu habis tu ke. Baru duduk. Saya pun dengar. Saya pun tanya member saya. Kita makan ni halal tak? Tahu biarlah makan dah ni. Tolong juga ni. Baru mikir halal ke tak. Kan makan dah ni. Tak jumpa lagi cotton cheese macam tu kat sini. Ada nama ke apa dah? Tak ingat dah. Ada. Tapi lembut lagi lah dia punya. Lembut gila lah. Lembut sangat-sangat. Kita letak dalam peti pun. You all bayangkan. Saya ni tak habis Sebab besar juga. Besar ni lah lebih kurang Besar ni lebih kurang. Panas ni ke. Kita kalau macam ada panas ni kita takut nak letak dalam kotak kau letak dalam peti. Dia main-main je. Tapi ke gebu dia tu ke. Ya Allah. Memang tahap gila lah. Memang gebu dia tu. Ya Allah. Gitulah kata dia. Memang best lah. Dengan dia punya cukup manis dia, tak ada manis sangat. Dengan rasa dia tu bila kita letak dalam peti gitu deh. Memang sedap lah kata dia. Okey. Assalamualaikum Noris. Waalaikumsalam. Tip tak nak dia mendak ke bawah bila dah masak, jangan terus keluar dari oven. Itu cara Kak lah, insya-Allah. Saya tak pernah buat gitu. Sebab ada kata kalau macam untuk brownie ada juga setengah gitu, tapi style saya memang saya akan keluar. Itu tapi terpulalah kepada kata cara masing-masing ke. Macam saya memang saya akan keluar, saya akan terus buat macam ni. Terus dia mendak ni sebab apa? Sebab cara macam mana kita putar sebenarnya. Macam mana kita putar kita punya adunan tu. So benda tu kita kena be careful cara kita putar. Okay, you all nak tahu kehebatan you all setara mana you all buat kek, you all try buat cotton cheese ni. Kalau jadi, so you all memang dicop hebat lah. Chop hebat lah. Berapa lama kek ni tahan? Kena simpan dalam chiller ke sebelum hantar kepada customer? Kalau macam saya tak simpan dalam chiller. Saya akan terus kiranya kalau macam pagi hari ni customer nak, saya akan terus buat pagi ni dan terus hantar. Sebab kek ni dia kalau kita kata letak dalam peti pun, kalau untuk tempoh yang lama pun tak tahan. Sebab kita masukkan cheese. So kalau habis lerak lah. Habis kita boleh simpan pun 7 hari. Tu pun 7 hari pun tengok juga kepada kita punya kondisi ataupun kita punya peti. Kalau peti kita ni capur habis kalau nak nikah, memang tak tahan lama. Tak tahan deh. Ada setengah tu letak dalam freezer. Macam member saya letak dalam freezer 3 bulan, okey je. Ada kedai kek yang halal kat Jepun ni sebab kakak saya belajar kat sana ni tahu. Tahulah. Selalu kat ni. Beli, makan baru mikir. Halal dah. Sudah. Ada habis baru fikir kena yakin. Tu lepas tu yakin. Insya-Allah yakin. Insya-Allah yakin. Tapi memang gebu gila lah. Gebu gila memang sedap lah orang kata dia. Sedap sangat. Sedap. Memang kata tak rugi lah. Bila kita merantau ni, kita kena try lah. Kata makanan-makanan. Walaupun macam saya kita tekok tak boleh makan juga. Kalau orang Belanda ke, tak boleh nak makan. Dia punya kata
banyak sangat dia punya apa tu spicy, dia punya rempah rata tu kan. Tapi mencubalah juga, cuba-cuba juga sikit-sikit. Macam saya pergi Cina hari tu pun, saya dia paksa juga makan kata apa tu macam kita tak mi celup je kan. Dia mi tarik je kan. Dia paksa juga makan. Kalau tak makan, dia marah. Dia marah bahasa dia Cina-Cina. Saya aku nak makan kedok kan. Kita tak nak terima. Tak loyo gitu rugai. Tak nak makan. Kalau Cina memang tak boleh nak makan saya. Kalau negara lain okeylah sikit sebab negara lain, negara macam Belanda ke, macam Europe ke, dia banyak makan macam kacang, makan roti gitulah. So memang best juga lah. Rindu juga nak pergi berderat tapi nak lah ke. So okeylah. Saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Salah Nori, kita baru start tengok live lah Nori. Suka tengok Nori cerita. Ya awak ni serba boleh je. Kita kena jadi orang yang serba boleh. Walaupun pada hakikatnya kita tak boleh, tapi kena juga boleh. Sebab kita tak boleh nak bergantung kepada orang. Macam saya, style saya memang tanamkan dalam diri saya, aku kena buat dulu. Aku kena buat everything, aku kena buat. Apa saja saya buat di atas kaki saya sendiri. Sebab itulah orang tak boleh nak jah saya. Mu hebat, mu sampai setakat ni sebabnya bersandarkan dekat orang tu. Orang tak boleh nak jah gitu. Sebab apa? Sebab orang tengok saya ni macam mana saya struggle. Macam mana saya berdiri di atas kaki sendiri. Macam mana saya buat benda tu, saya yang sendiri. Saya tak mengharapkan pertolongan orang lain. Tidak mengharapkan. Sebab apa? Sebab saya tahu, saya dah pernah alami dah. Bila kita mengharapkan pertolongan orang lain, walhal orang yang kata saudara kita atau adik-adik kita kau belum tentu lagi deh. Belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab bila kita susah, adik-adik kita pun, saudara kita pun tak pandang kita. Tapi bila kita kata kita dah senang sikit, mulalah kata menghargai apa yang kita buat. So itu adalah pengalaman saya lah. Pengalaman saya. Sebab itulah apa-apa sahaja saya tanamkan dalam diri saya, aku boleh buat. Sebab itulah saya punya team, kalau you tengok air tu, memang air tu dulu memang berbeza dengan sekarang. Sebab apa? Sebab saya ajar dia macam mana kata apa sahaja kena buat, kena berani, kena yakin. Dan alhamdulillah sekarang memang apa saja okey boleh. Saya tak akan nak dengar perkataan ataupun istilah tak boleh. Sebab kita kena buat dulu. Buat, mencuba, barulah kalau tak boleh sangat-sangat, baru kita minta pertolongan orang lain. Selagi kita boleh berdiri di atas kaki sendiri, buat lah sendiri. Jangan mengharap dekat orang lain. Sebab belum tentu lagi orang lain boleh bantu kita. Belum tentu lagi. So kena yakin, kena berani, kena buat di atas kaki sendiri. Cepat habis hari ni. Ya. Nak buat ke apa? Gitu dah. Macam yang saya punya team bahagian production pun macam tu juga. Team saya ajar dia kata daripada dia tak pandai langsung. Macam mak saudara saya bawa dia masuk dalam team Norris dan handle bahagian production. Dan dia tak pandai sikit abuk deh. Memang lillahi ta'ala tak pandai sikit abuk. Tidak pandai, tak ada pun kemahiran dalam buat kek ni. Tapi saya ajar dia tak sampai pun sebulan, semua benda dia pandai. Semua benda. Sebab itulah saya, bila mana saya nampak, saya tak kata bila mana saya keluarkan saya punya PJJ, saya berani untuk menyahut cabaran. Saya berani untuk buat benda tu nak teruskan. Sebab saya dah nampak dah apa yang aku ajar jadi dekat mak saudara aku. Sebagaimana gitulah yang aku ajar dekat PJJ aku. Sebab saya nak you all pun yang mana tak reti rasa jadi macam mak saudara saya. Reti everything. Mak saudara saya lillahi ta'ala tak pandang langsung buat kek. Sebab mak saudara saya bukannya dalam bidang bakery. Mak saudara saya seorang tukang jahit. Dan saya bawa masuk dekat team Norris untuk handle bahagian production. Sebab apa? Sebab kata saya nak bantu dia juga untuk kata tak lah anak buah dia sahaja yang kata yang apa tu hidup sedap lagi. Kita nak juga bantu orang lain. So saya bawa team saya bawa mak saudara saya masuk dalam team Norris untuk handle bahagian production dan saya ajar dia everything.
Apa yang you all tengok, apa yang you all belajar dalam PJJ tu, semua dia pandai. Tak nak awak sikit abut dia. Lillahi ta'ala, dia pandai semua. Sebab itulah saya tak pelik. Saya tak pelik kalau macam you all kata, buat PJJ tak apa-apa. Sebab saya berani, saya yakin, walaupun orang kata benda ni dah terbukti result dekat mak saudara saya, insya-Allah benda ni juga akan terbukti result bila saya hasilkan PJJ saya yang lain. So benda tu alhamdulillah lah. Kalau you all tengok PJJ, boleh tengoklah siapa yang baru masuk, jangan terkejutlah dengan result-result yang ada dekat PJJ ekonomi, premium, expert, cookies. Everything semua pandai buat daripada hot zero. Kalau you kata saya tak pandai lah, saya tak ada lah, orang kata saya boleh ajar. Kalau air tu tak mustahil benda tu. Kalau you tengok, tak ada patut tipu lah air dia. Tak tidak mustahil saya boleh ajar air tu sampai jadi. Tapi disebabkan dia tu bukan, kata bukan dia handle bahagian production, dia hanya kata sandaran saja untuk bantu saya. So kita ajar untuk dia tambahlah ilmu benda tu. Tapi kalau betul-betul dia fokus kepada production, tidak mustahil dia akan jadi super modal saya juga. Semua benda dia akan jadi. Gitu deh. Alright. So saya kata sebab itulah saya yakin benda ni you all kata tak jadilah, payahlah, gonilah, tak boleh nak buat sale lah apa semua. You all jangan bimbang. Dengan kemahiran yang saya dan tim saya ada, saya akan bantu you all buat sampai jadi. Yang mana yang tak erti lah nak buat, nak nego, saya bantu you all. Macam mana nak jana pendapatan dengan saya, nak bina hidup berjaya. Sebab apa? Sebab daripada zero you all boleh capai 3,000 satu bulan, 5,000 satu bulan. So itu adalah target untuk yang mana yang bawa kendalian saya. Sebab saya nak bantu you all untuk jana pendapatan. Tidak semestinya nak kena bekerja baru dapat gaji 3,000. Tidak semestinya deh. Duduk rumah pun you all duduk gini pun, asalkan you ada telefon. Saya ayat dah kan. You ada telefon, you ada line, insya-Allah you all boleh buat. Jangan putus asa. Trust the process. InsyaAllah benda tu you all yang akan dapat. You all yang akan dapat. Bila mana one day you all dapat benda tu, percayalah, kenikmatan tu hanya kita yang akan rasa. Bukan orang lain. Bukan orang lain deh. Orang lain akan nampak, wish dia ni dulu pakai beg pasal mana lah. Lo ni pakai beg kush. Lo ni pakai apa dah. Orang akan nampak benda tu bila mana kita dah berjaya. Bila mana kita dah capai apa yang kita nak, impian kita. So benda tu tidak mustahil. Kalau kita berani mencuba, kalau kita yakin, insya-Allah dengan izin dia juga Dengan izin dia juga. Alright? Gitu. Perlu kejap air. Noris member ada beli biskut Nestum, saya jual. Orang lain okey je beli. Ada yang beli sampai 23 balang. Dia cakap dan tegur direct kat saya. Dia biskut yang saya buat rasa biasa. Dia cuba up sikit. Anak saya makan kata sedap sangat. Mula-mula rasa down. Tapi saya kata kat diri saya, jangan ambil negatif. Okey, kalau you all kata, you all boleh benda tu, you all boleh olah. Tak ada masalah. Benda tu, saya pun penuh buat macam tu. Tidak semestinya okey you orang ambil lepas tu dah 100%. You all kalau macam ada orang yang kata okey kena up gini, you all try lah. Try buat sebab kita nak buat yang terbaik. Kita nak hasilkan yang terbaik. Dah ada yang terbaik dah, tapi kita nak hasilkan yang lagi baik. So tak salah kita kata ambil daripada orang tu dan kita try mencuba. Tapi jangan duduk no, kita try dulu dalam keadaan yang sedikit. Lepas tu try bagi anak-anak makan dulu sikit dulu. So apa komen dia orang kalau dia kata ni lagi sedap. So kita proceed yang tu. Tidak salah benda tu. Sebab apa? Sebab kita nak upgrade kan. So benda tu akan jadi inovasi dah. Dah jadi inovasi dah naik dah. So benda tu dicipta, direka khas daripada kita untuk kita nak hasilkan yang lagi baik, insya-Allah. Gitu. Alright, jangan rasa down apa semua. Kalau you kata rasa down lah apa semua, jangan. Dah mula-mula dah down. Macam mana kita nak banyak lagi kita nak langkah, banyak lagi perjalanan kita. Kita tahu depan kita tu apa yang akan berlaku, tahu tak? Orang halal kita ke, orang macam-macam lagi. So kalau permulaan ni kita dah down dah, apa jadi nanti? Rasa-rasa depan tu bunuh diri ke? So jangan rasa cepat-cepat down tu. Kalau cepat-cepat, kalau macam saya, kalau cepat-cepat down, saya akan cepat-cepat kata ambil, semangat balik. Saya
Saya kata buka Facebook, saya tengok orang-orang yang dah berjaya buat live sama saya cuba. Sebab saya tak nak rasa down. So saya tak boleh nak menyendiri, kena sentiasa dalam kelompok yang kata yang ada orang. Sebab itulah kalau macam saya suka duduk dekat office saya ni sebab ada team apa semua kan. Kalau saya duduk rumah saya suka menyendiri. Bila kita menyendiri kita sedang je. Sebab itulah kalau masa saya memang banyak di sini lah. Banyak di sini dan kalau cuti pun macam saya cuti. Hari ni Jumaat Sabtu memang cuti lah. Ni saya memang cuti. So saya still ada di sini. Sebab saya macam rasa macam syok macam duduk sini macam aku rasa tenang. Aku rasa macam nak kerja pun best gitu lah. Duduk sekejap ni. Kek apa tu? Ni cottage cheese. Dengan adanya ilmu kita dapat jana pendapatan. Yes. Memang tak rugi sikit abuk pun. Saya kalau you tanya saya dengan sekarang ni kata berapa dah saya laburkan 6 angka dah sis. 6 angka dah saya laburkan untuk ilmu sahaja. Untuk ilmu sahaja. 100,000 dah saya laburkan untuk ilmu sahaja. Untuk saya nak lebih lagi. Saya tak rugi sikit abuk. Bagi saya tak rugi pun walaupun saya laburkan 6 angka sis. Bukan main dengan RM10, RM20. You all RM10, RM20 pun tak aware dah. Tak aware dah. Oh mahal lah, go tu lah. Tapi you all fikir lah. Dengan you all laburkan banyak tu, you all pasti punya you all akan dapat macam tu. Income you all akan dapat banyak tu. Percayalah. Itu yang mentor saya ajar lah dah. Bila kita laburkan banyak tu, insya-Allah pendapatan kita pun akan banyak tu juga. Insya-Allah. Bila kita setakat tu ilmu kita kalau contohlah RM10 juga gitu. So tak pelik lah. Orang kata tak rugi sikit abuk kalau kita laburkan untuk ilmu. Tak rugi dah. Tidak rugi. Bagi saya rela orang kata bergadai tanah pun untuk kesenangan, untuk kehidupan saya. Sebab untuk bila kita hidup senang, of course kita nak bantu orang. Kita tengok susahnya orang tu. Kita tengok lah payahnya orang tu nak cari kerja. Sebagaimana saya pun cari kerja pun susah juga sebelum ni. So sebab orang kata kita bila kita ni ada ilmu, everything kita boleh buat. Kalau saya ni tak ada ilmu, you all tak akan jumpa saya hari ni. You all tak akan join saya punya PJJ. You all tak jumpa, you all tak erti nak buat kek. Tapi dengan adanya ilmu, saya boleh luaskan empire saya. Saya boleh luaskan apa yang ilmu yang saya ada ni untuk bantu ramai lagi orang. InsyaAllah. Gitu kan. Walaupun popular memang rugi lah. Ramai yang kritik saya tahu tak. Ramai yang condemn saya. Rugi mu masuk kelas ni. Memang mahal lah. Kena nipu. Mu kena nipu dah. Mu kena nipu dah. Gitulah orang kata saya tahu tak. Mu kena nipu dah. Mu nak tengok lah orang nipu mu ni. Sebab mu invest banyak ni untuk ilmu. Tapi saya kata hari ni sampai member saya yang kata saya tu mari tutup ilmu yang saya. You all rasa mana? Orang yang kata kat saya tu mari tutup ilmu dekat saya. Orang yang sebelum mula dia kata nipu lah mu ni. Mu rugi, mu menyesal nanti mu one day, satu hari nanti mu menyesal mu tutup ilmu ni sebab benda ni, ilmu ni untuk orang kata jangka panjang memanglah orang kata kita nak invest lebih lah sikit. Tapi orang yang kata kat saya hari ni dia mari tutup ilmu dengan saya. So, you rasa lagu mana? Rasa lagu mana? Adakah benda ni okey ke tak? Of course bila dia yang kata saya, dia yang condemn saya, tapi hari ni dia mari menuntut ilmu, you rasa lagu mana? Ternyatalah ilmu yang kita buat ni, ilmu yang saya ada ni untuk kata up to date, untuk sekarang kita kena kata sekarang dengan situasi sekarang, tahu tak? Situasi sekarang macam mana? Sekarang kena COVID. So kita tak kira nak lagi jaja pula. Kak ni kek RM10 kak. Kak RM10. You rasa ada orang lagi? Orang pun nak temu mata pun takut weh. Takut. So kita kena kata berlandaskan ataupun seiring dengan teknologi sekarang. Seiring dengan sekarang. Macam mana kata orang buat bisnes. So kita kena ikutlah, kena buat lagi cepat, bertindak agresif untuk dapat impact yang agresif gitu. Alright. Cik tu nak ayah pula tak ayah?
Pada gitu je. Pada yang macam itu saja. Kita ni RM10, RM20, RM100 pun kira RM100. Adalah orang kata yang join, yang nak join. Lepas tu dia orang kata RM100 dia pun bagi. Oh berapa sen. Nak aku pergi nemu nak kira lagu tu. Kita nak cari ilmu ni, jangan nak mengira lagu tu deh. Kira lagu tu, rezeki pun kira lah. Rezeki, sebab itulah payah nak masuk. Sebab itulah kenapa orang lain boleh buat. Senangnya dia nego. Buat sikit ke, untung lebih banyak. Buat sikit je, ramai gila orang PM. Ramai gila orang nak dapat apa produk dia. Sebab dia tidak berkira. Faham tak? Kita ni nak invest sikit pun kira. Sudahlah, berapa sen jatuh ke satu tu, jatuh ke RM20 berapa sen apa semua. Aku kata dia ni memang tak tahulah. Tahu tak? Tahu sampai macam tu sekali kalau orang kira. You rasa rezeki tu of course lah tersekat berkira lah juga. Kita ni jenis berkira. Gitu. Alright. Kek ni tak perlu hiang. Pada hak gini je. Makin ngak je. Punya puasa. Kalau tak puasa aku ngak dah ni. Alright. Apa sahaja jangan berkira deh. Jangan berkira kata ilmu lah terutamanya. Jangan kira ilmu. Sebab ilmu ni kata tak rugi sikit abuk. Bagi saya tidak rugi sikit abuk deh. Tidak rugi sikit abuk. Walaupun saya invest agak besar, tapi bagi saya tak ada pun. Saya sampai buat loan ko, saya sampai pinjam marah ko, sampai tak pinjam, tak ada tekung ko. Setakat ni alhamdulillah tak ada lagi pinjam-pinjaman lagu tu. Semua duit yang memang roll daripada bisnes. Tahu tak? Roll ada sikit, keluar sikit. Faham tak? Tak adalah sampai sanggup bergadai. Sampai saya kata bergadai, aku sanggup bergadai tanah, tapi tak adalah sampai setakat tu. Ibarat macam tu. Tapi alhamdulillah setakat ni tak ada lah sampai kita nak buat bisnes sampai nak kena pinjam dengan tekun, nak kena pinjam dengan marang, nak kena pinjam dengan bank apa semua kan. Bank pun nak bila kita ni kan, kita buat kata duit masuk, duit keluar setiap hari kan. Setiap hari banyak pula tu. Of course bank pun mari cari kita. Awak tak sih kau buat loan. Siapa orang bank ni nak tawar saya RM200,000 tahu tak buat loan. Buat ke dia? Bagi saya kata sekarang ni bukan kata kita ada lagi. Guna je lah apa yang ada. Gunalah apa yang ada. Jangan duduk tomok. Aku pinjam loan, aku nak buat go tu biar dapat 2 juta. Gitu deh. Tak boleh. Buat bisnes tak boleh macam tu. Dia kena trust the process. Biarlah lambat tapi kenikmatan tu kita akan dapat. Jangan cepat tapi mentah yang dapat tapi lesak habis. Jangan gitu deh. Buat bisnes. Itu yang saya pegang daripada dulu. Orang kita ni gitulah. Na'udzubillah lah, jangan pinjam. Kalau boleh jangan pinjam tau. Buat, saya sentiasa bagi tahu. Buat, kalau you all nak buat bisnes, buat apa yang ada di tangan. Jangan siapa sanggup pinjam. Dengan tu jangan deh. Buat apa yang ada di tangan. Kalau you all tak ada apa yang ada di tangan, loan ni banyak tu. Boleh jadi join dropship free je. Ada pun, saya pun keluarkan dropship free of charge je. So kata tak pelik lah ni. Kalau you all kata saya tak ada duit, kita buat cara tak ada duit. Kalau you all kata ada duit, saya nak labur sikit. Saya ada duit saya sendiri, saya nak labur sikit sebab saya nak dapat lebih sikit. So ambil benda tu, keluarkan sedikit, tapi pastikan pulangkan balik. Keluarkan, pastikan pulangkan balik. Tapi pulangkan dengan 10 kali ganda ko, 5 kali ganda ko, lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Gitu. Alright. Kalau kena ambil pandangan orang untuk kita buat yang lebih baik, tapi tengok jugalah pandangan-pandangan. Kalau saya pandangan-pandangan macam tu bolehlah terima kan. Tapi kalau pandangan-pandangan mengenai marketing kau, aku tak nak terima. Tak boleh sebab macam tahulah, macam tak up to date tau dah. Tak up to date. Dengan cara tu orang mungkin kita tak nak kata kita dengar tapi masuk tinggal langit, keluar tinggal kiri. Gitulah. Sebab
kita kena up to date kan kita punya cara kita buat bisnes tu. Okey, syukur manalah. Mak lagi ni. Boleh tahu dah awam brand gapo hok belakang hari tu ni? Milak. Ni milak Milak tapi ni Zanussi, tapi ni The Bakers. Nak mana? Kalau macam saya, kalau saya recommend hok ni lah. Hok ni dah. Sebab apa? Sebab you all boleh masukkan dua besar. Kalau Zanussi kecil. Kalau yang The Baker ada juga The Baker yang kecil. Tapi macam saya The Baker saya dapat free. Dapat free. Bukan kata PJ dapat free lagi weh. Noyaknya. Sebab apa? Sebab saya ambil peluang yang orang lain tak ambil. Saya curi peluang yang orang lain tak tahu. Aku pergi cari, aku tahu tak? Untuk nak dapat benda tu. Sebab kita nak guna untuk bisnes kita. Bukan kata nak ambil, nak jual. Orang kita ni ambil jual. Sebab itulah KJM marah. Guna sebaik mungkin. Ini tanggungjawab kerajaan bagi untuk kita. Untuk kita buat luaskan empire. Mana tahu one day kita boleh buka peluang pekerjaan. Kita boleh kata luaskan kita punya bisnes kita. Gitu deh. Alright. So okeylah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah petang nanti kita jumpa lagi. Ada around time kita jumpa lagi petang nanti insyaAllah. Alright. Terima kasih yang tengok saya punya live semua. Nanti kita jumpa lagi deh. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.